Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, Juz 4, Surah 4, Surah An-Nisa, pendahuluan dan ayat nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Sama pendapat semua ahli tafsir bahawasanya seluruh surah An-Nisa ini diturunkan di Madinah. Kata setengah mereka itu, surah ini diturunkan di Madinah. Kata setengah mereka itu, surah ini diturunkan setelah Rasulullah SAW baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Pendapat ini dikuatkan oleh keterangan Aisyah radhiyallahu an, yaitu surah ini baru diturunkan setelah Aisyah mulai serumah dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW serumah dengan Aisyah setelah beliau sampai di Madinah, kerana meskipun beliau menikahnya di Mekah, setelah sampai di Madinah baru dicampurinya. Cuma satu ayat saja menurut riwayat dari Qurtubi yang diturunkan di Mekah, yaitu ayat 57. Rasulullah memerintahkan kepada Utsman bin Talha supaya memegang teguh amanah memegang kunci Kaabah. Tetapi jika riwayat itu benar, nescaya ayat 57 ini pun termasuk ayat Madinah juga. Sebab sesudah ayat yang turun sesudah hijrah termasuklah menjadi Madaniyah, walaupun dia diturunkan di Mekah. Banyak ayatnya ialah 177 menurut perhitungan mushaf yang masyhur dan diberi nama surah An-Nisa, yang bererti perempuan-perempuan. Boleh jadi kerana pada ayat pertama sekali telah disebut An-Nisa, dan boleh jadi juga kerana di dalam surah ini banyaklah dibicarakan urusan yang mengenai kaum perempuan. Dan sebagaimana kebiasaan surah-surah yang diturunkan di Madinah mengandung banyak peraturan hidup dan undang-undang. Terutama dalam surah ini banyak dibicarakan soal pembahagian waris, iaitu faraid, tentang hukum nikah dan siapa-siapa perempuan yang disebutkan mahram yang tidak boleh dinikahi, apa kewajipan laki-laki terhadap perempuan dan apa kewajipan perempuan terhadap laki-laki. Dibicarakan juga urusan anak yatim, terutama dalam surah ini tersebut kebolehan beristri sampai 4. Dan sebagaimana juga dua surah yang dahulu daripadanya ini, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, dia dibuka dengan takwa dan ditutup dengan takwa. Urusan kejahatan kaum munafikun pun tidak ketinggalan dibuka rahsianya. Sebab masyarakat yang baru dibangunkan di Madinah ini selalu diganggu oleh kecurangan kaum munafik. Dalam surah ini pun akan bertemu dengan dasar-dasar pendirian suatu pemerintahan yang adil sebagai dasar cita-cita Islam. Setelah di surah Ali Imran agak banyak dibicarakan peperangan Uhud, maka di surah ini disinggung juga lanjutan Uhud, iaitu perjalanan Rasul dan kaum muslimin mengejar musyrikin sehabis perang Uhud itu sampai ke tempat yang bernama Hamraul Asad. Diterangkan pula cara mengerjakan solat dalam perang. Maka bagi kita kaum muslimin yang hendak mendalami peraturan-peraturan agama langsung dari Al-Quran, surah An-Nisa termasuk surah yang harus direnungkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa
ساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayat 1 surah An-Nisa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, dan daripadanya dijadikannya istrinya, serta dari keduanya dia memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang kamu telah bertanya tentang namanya, dan peliharalah kekeluargaan. Sesungguhnya Allah pengawas atas kamu. Sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri. Pangkal ayat 1. Seruan Tuhan pada ayat ini tertuju kepada sekalian manusia, tidak pandang negeri atau benua, bangsa atau warna kulit. Diperingatkan di sini dua hal. Pertama, supaya takwa kepada Allah. Kedua, supaya mengerti bahawa sekalian manusia ini di bahagian bumi yang manapun mereka berdiam, namun mereka adalah satu belaka. Tugasnya Allah adalah satu, dan kemanusiaan pun satu. Dan daripadanya dijadikannya istrinya, iaitu dari diri yang satu itu jugalah ditimbulkan pasangannya, istrinya. Baik juga kita ketahui bahawasanya tafsir yang umum sejak dahulu ialah bahawa yang dimaksud dengan diri yang satu itu ialah Adam, dan daripadanya dijadikan jodohnya. Menurut tafsiran sebahagian besar ahli tafsir ialah isteri Adam yang bernama Hawa itu. Ibnu Abi Shaybah dan Abdul bin Humaid, Ibnu Jar, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahawa Mujahid memang mentafsirkan demikian, yang bahawa diri yang satu itu ialah Adam, dan Mujahid mentafsirkan bahawa jodohnya dijadikan daripadanya itu ialah Hawa, iaitu dari tulang rusuk Adam. Ibnu Munzir dan Abdul bin Humaid menjelaskan lagi bahawa tulang rusuk Adam itu ialah tulang rusuk kiri yang di bawah sekali. Menurut riwayat Abusi Syekh dari Ibnu Abbas, bahawa beliau, iaitu Ibnu Abbas, mentafsirkan begitu juga. Oleh sebab itu, ahli-ahli tafsir yang datang di belakang pun menurutlah akan jejak langkah ahli-ahli tafsir yang dahulu itu. Belum ada ahli tafsir lama yang mentafsirkan lain dari itu. Padahal dalam ayat yang ditafsirkan itu sendiri tidaklah ada tersebut bahawa diri yang satu itu adalah Adam, dan isteri atau jodoh yang dijadikan daripadanya itu ialah Hawa, dan tidak tersebut sama sekali tentang tulang rusuk itu. Nescaya oleh kerana pintu ijtihad dalam Islam tidak tertutup untuk selama-lamanya, masih juga ada orang yang bertanya dari mana sumbernya. Maka ahli-ahli tafsir itu mentafsirkan demikian. Sumber pertama ialah sabda Nabi yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dahulu pun ketika mentafsirkan Adam dengan isterinya dalam syurga, dalam surah Al-Baqarah dah kita salinkan. Nabi memperingatkan benar-benar supaya perempuan dipelihara baik-baik, sebab dia dijadikan dari tulang rusuk yang kalau tidak hati-hati memeliharanya terlampau keras, dia patah, dan jika dibiarkan saja dia tetap berbengkok.
ahli-ahli ijtihad itu sekali-kali tidak membantah hadis yang sahih ini, tapi belum dapat menumpangi faham bahawa hadis ini dapat dijadikan alasan yang tepat untuk mengatakan bahawa Hawa terjadi dari tulang rusuk sebelah bawah, sebelah kiri Nabi Adam. Setinggi-tinggi yang dapat diambil dari hadis ini hanyalah bahawa tabiat kelakuan perempuan itu menyerupai tulang rusuk yang kalau dikerasi akan patah dan kalau dibiarkan saja tetap bengkok. Jadi bukan dirinya yang dibuat dari tulang rusuk, melainkan perangainya merupai tulang rusuk. Dan yang terang sekali ialah bahawa sekalian perempuan dalam dunia ini tidaklah terjadi dari tulang rusuk, apatah lagi tulang rusuk suaminya. Yang menjadi pertikaian hanyalah tentang Hawa itu sendiri, bukan sekalian perempuan. Yang mempunyai dasar teguh kepercayaan tentang Hawa terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam ialah bangsa Ibrani umumnya dan kaum Yahudi khususnya, sebab tersebut dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 hingga 22. Salah satu dari 5 kitab yang menurut kepercayaan mereka adalah itu yang sebenarnya, Taurat. Tetapi penyelidik umum secara ilmiah menyatakan keraguan mereka. Apakah ini benar-benar wahyu kepada Musa atau catatan orang yang datang kemudian saja? Yang mencatat kepercayaan penduduk di sekeliling Babylon dan tanah Mesopotamia pada zaman purbakala lalu dikumpulkan dan dijadikan pokok kepercayaan. Will Durant, pengarang kitab tebal berjilid-jilid tentang sejarah kebudayaan tentang seorang Yahudi yang mengatakan bahawa kepercayaan itu merata di Mesopotamia dan Babylon pada zaman dahulu itu. Itu yang diambil oleh orang Yahudi dan dijadikan kitab suci. Dalam pentafsiran yang dahulu itu ada juga kita salingkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Jar, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi dan Ibnu As-Sakir dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah. Mereka berkata, tatkala Adam beriman di dalam syurga itu, dia berjalan kesepian seorang diri. Tidak ada isteri untuk mententeramkan hati. Maka dia pun tidurlah. Setelah beberapa lama tertidur, dia pun terbangun. Tiba-tiba di sisi kepalanya seorang perempuan telah duduk yang telah dijadikan Allah dari tulang rusuknya. Menilik bunyi hadis ini, teranglah bahawa ini adalah tafsiran beberapa sahabat termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bukan kata tegas dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah maka jumhurul mufassirin memegang tafsiran ini. Mereka menguatkan ini kerana sudah berbaik sangka. Nescaya mereka mentafsirkan begini kerana sudah ada Rasulullah mengatakan demikian. Tetapi setengah pentafsir lagi berpendapat bahawa mereka mentafsirkan begini belum tentu kerana menerima keterangan dari Rasulullah, hanya kerana mendengar orang-orang Yahudi yang mengatakan demikian berdasar pada ayat kitab Taurat yang mereka pegang itu. Sedang Rasulullah SAW sudah pernah mengatakan bahawa jika kamu dengar riwayat-riwayat dari Ahlul Kitab, janganlah segera kamu benarkan saja dan jangan pula kamu dustakan. Terima saja menurut keadaannya. Apatah lagi sebagai yang telah kita salinkan dalam tafsiran pada surah Al-Baqarah itu, dalam kalangan Islam sendiri ada pula pendapat yang lebih maju, iaitu dari kalangan ahli tasawuf dipelopori oleh Ibnu Arabi, dan dalam kalangan kaum Syiah diterangkan oleh imam-imam mereka sendiri, iaitu sebagai Imam Muhammad Al-Baqir, bahawa sebelum Adam, nenek kita telah ada beribu-ribu berjuta-juta Adam. Dan Asy-Syaikhul Akbar Ibnu Arabi mengatakan dalam Fatuhah bahawa 40,000 tahun sebelum Adam sudah ada Adam yang lain. Dengan mengemukakan hal ini, dapatlah kita
menyimpulkan bahawa dalam kalangan Islam sendiri tidaklah satu saja pendapat tentang itu. Di samping yang mengatakan bahawa diri yang satu itu ialah Adam yang dijodohkan, dijadikan dari dirinya iaitu Hawa, ada pula pendapat yang lain. Hal ini diuraikan oleh Syed Rashid Rida dalam tafsirnya Al-Manar berdasarkan tafsiran gurunya Syekh Muhammad Abduh. Tidaklah hairan jika pendapat tidak sama, sebab dari Al-Quran sendiri tidak ada kata tegas tentang itu, dan hadis sahih yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim itu bisa pula difahamkan lain. Oleh kerana Islam adalah satu-satu agama yang memberi kebebasan ijtihad bagi yang ahli dan tidak ada badan kependetaan yang segala keputusan mereka wajib dituruti, maka tidaklah ada salahnya jika terdapat pendapat yang tidak sama. Oleh sebab itu, tidaklah dihukumkan keluar dari Islam seseorang yang berpendapat atau berkeyakinan dari hasil penyelidikannya bahawa Hawa bukanlah terjadi dari tulang rusuk Adam, dan bukan Adam manusia pertama di dunia ini. Apatah lagi pendapat bahawa sekalian perempuan tidaklah terjadi dari tulang rusuk laki-laki. Demikian pula sebaliknya, tidaklah ada orang yang berpendapat bahawa memang Adam manusia pertama dan memang Hawa terjadi dari tulang rusuknya. Dan tidak pula salah kalau kita umat Islam turut menumpahkan perhatian menyelidiki teori-teori tentang hasil penyelidikan yang sudah berapa ratus ribu tahunkah ada manusia di dunia ini. Benarkah atau salahkah hasil penyelidikan orang tentang fosil manusia Peking atau manusia Trinil atau manusia Mojokerto dan lain-lain? Tapi kalau bertemu nas yang jelas dalam Al-Quran atau dalam hadis sahih yang artinya tidak bisa difahamkan lain bahawa memang Adam yang tersebut itulah manusia pertama dan memang Hawa terjadi dari tulang rusuknya, maka meskipun seluruh dunia mengatakan tidak, kita akan tetap berpegang pada nas Al-Quran dan hadis itu. Itu pun dengan mengingat pula pendirian ulama pembangun usul syariat bahawasanya hadis ahad tidak boleh dijadikan pokok akidah kalau tidak sesuai dengan nas yang sahih dalam Al-Quran. Sebab pokok akidah wajiblah yang yakin. Kita ulangi sekali lagi, pokok akidah hendaklah yang yakin. Oleh sebab itu, sudahlah dapat kita faham bahawasanya jika kita meninggalkan tafsiran jumhur tadi yang mengatakan Hawa terjadi dari tulang rusuk Nabi Adam, yang kemudian sampai kepada faham bahawa semua perempuan terjadi dari tulang rusuk, lalu diganti dengan tafsiran lain kerana telah bertemu bukti-bukti ilmiah hasil penyelidikan atau fosil-fosil bekas tulang-tulang manusia yang telah beratus ribu tahun. Hendaklah kita ingat pula bahawa teori-teori ilmiah yang dipelopori oleh Charles Darwin, dan ini pun baru teori. Kita pun maklum bahawa belum sedikit pula ahli-ahli ilmu pengetahuan yang menolak teori Darwin ini. Oleh sebab itu, jika dalam tafsiran kita cenderung kepada teori-teori baru itu, janganlah pula dijadikan akidah yang dipegang dengan yakin. Sebab pembinaan suatu akidah hendaklah berdasarkan nas yang sahih, jelas dan tidak dapat diartikan lain. Qati'i iaitu kata putus sehingga tidak dapat dibantah lagi. Dan pengetahuan adalah teori, hasil penyelidikan yang biasa saja berubah. Untuk membebaskan diri dari kedua aliran ini, mari kita tempuh jalan lain dalam menafsirkan ayat ini yang sekali-sekali tidaklah akan berlawanan dengan maksud ayat, insya-Allah. Dia telah menjadikan kamu dari satu diri, ialah bahawa seluruh manusia itu, laki-laki dan perempuan, di benua manapun mereka berdiam dan bertatapan,
betapa warna kulitnya, namun mereka adalah diri yang satu. Sama-sama berakal, sama-sama menginginkan yang baik dan tidak menyukai yang buruk. Sama-sama suka kepada yang elok dan tidak suka pada yang jelak. Oleh sebab itu, hendaklah dipandang orang lain itu sebagai diri kita sendiri. Dan meskipun ada manusia yang masyarakatnya telah amat maju dan ada pula yang masih sangat terbelakang, bukanlah bererti bahawa mereka tidak satu. Kemudian diri yang satu itu dipecah. Daripadanya lah dijadikan jodohnya atau betinanya atau isterinya. Ibaratkan kepada kesatuan keadaan alam semesta yang kemudian dibahagi dua menjadi positif dan negatif. Demikian pula lah manusia. Terjadinya pembahagian antara laki-laki dan perempuan hanyalah satu perubahan kecil saja dalam teknik ilahi pada menjadikan alat kelamin yang disebut dalam istilah bahasa Arab hijab dan salab. Pada semua manusia diadakan syahwat bersetubuh. Bagi yang dijadikan laki-laki lebih diaktifkan untuk mendorong dan mencari. Bagi yang dijadikan perempuan dibangkitkan kesediaan menunggu dan menerima. Padahal kemajuan ilmu pengetahuan tentang tubuh manusia itu telah berkali-kali membuktikan bahawasanya dengan sedikit operasi saja pada alat kelamin dan beberapa kelenjar, laki-laki bisa berubah menjadi perempuan dan sebaliknya, perempuan bisa berubah menjadi laki-laki. Dan ada pula orang yang menjadi kunsa atau banci, iaitu si bujang gadis yang berpangai seperti perempuan tetapi bertubuh sebagai laki-laki. Dengan itu dapatlah difahamkan bahawa dari diri yang satu itu jugalah dijadikan jodohnya. Maka dibagi dualah diri yang satu itu, sebahagian jadi laki-laki dan sebahagian jadi perempuan. Maka berkahwin-kawinlah mereka itu dan berkembang-kembanglah mereka tidak putus-putusnya. Ini ditegaskan oleh ayatnya selanjutnya. Serta dari keduanya dia berkembang biak dan laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka penuhlah dunia ini oleh manusia laki-laki dan perempuan itu. Begitulah perkembangan manusia di dunia ini, yang pada asal dan pokok hanyalah satu. Satu di dalam kemanusiaan atau satu di dalam keturunan yang kemudian telah ditakdirkan Tuhan berlaki-laki dan berperempuan, berjantan dan berbetina, dan tersebar di muka bumi banyak sekali berjuta-juta. Oleh sebab itu, supaya kesatuan mereka tetap terpelihara, datanglah lanjutan firman Tuhan. Bertakwalah pada Allah yang kamu telah bertanya tentang namanya dan peliharakanlah kekeluargaan. Ayat ini telah memberikan kesedaran kepada manusia setelah akal manusia itu tumbuh dan mereka telah hidup bermasyarakat. Mereka selalu menyebut nama Allah atau nama Maha Pencipta yang telah menganugerahi mereka hidup dalam dunia ini. Tuhan selalu menjadi sebut-sebutan, menjadi buah pertanyaan, tanya bertanya antara satu sama lain. Bangsa apapun mereka, di benua mana pun mereka berdiam, namun Maha Pencipta sudah selalu menjadi buah fikiran dan buah mulut, menjadi buah tanya antara teman sesama teman. Maka datanglah ayat ini menegaskan bahawa Tuhan janganlah hanya menjadi buah pertanyaan, melainkan hendaklah ditanamkan di dalam jiwa rasa takwa kepadanya. Kemudian sesudah diperintahkan agar bertakwa kepada Allah yang selalu menjadi buah pertanyaan dalam percakapan sehari-harian, ada lagi soal lain yang juga menjadi buah pertanyaan. Jika bertemu satu dengan yang lain, yang satu menanya kepada yang lain dari hal keluarga atau yang disebutkan di dalam ayat Al-Arham. Kata Al-Arham adalah jamak pada Rahim yang berarti kasih sayang. Kemudian disebut oleh keluarga bertali darah. Tuhan telah mewahyukan kalimat Al-Arham untuk mengingatkan manusia agar sedar akan kesatuan
tali keturunan manusia. Sedangkan peranakan tempat seseorang ibu mengandung anaknya disebut juga rahim ibu, kerana seseorang ibu mengandung anaknya dalam suasana kasih sayang. Ingatlah kebiasaan manusia. Jika jauh mencari suku, jika dekat mencari perinduan. Anda menanyakan asal-usul hingga dapat diketahui pertalian darah, baik dekat ataupun jauh. Orang Arab menanyakan saudara dari kabilah apa, Adnankah atau Kutum, Mudarkah atau Rabiah. Lalu disebut Quraisy dan disebut pecah belahannya, Bani Umayyah atau Bani Hashim. Dengan demikian mereka hendak mencari pertalian arham. Kadang-kadang bila bertemu Bani Israel, iaitu Yahudi, dengan Bani Ismail Arab, mereka pun ingat akan pertalian darah kerana sama-sama turunan Ibrahim. Bani Hashim sampai pada zaman kita sekarang ini memelihara baik-baik Sarajaratul Nasab, iaitu pokok keturunan. Gunanya adalah untuk mencari hubungan arham. Orang Minangkabau jika bertemu di rantau orang, walaupun yang seorang itu dari Payakumbuh dan yang seorang lagi dari Painan, selalu menanyakan suku. Jika kebetulan yang ditanya itu sepekesuan dengan ayahnya, disebutkannya orang itu bakonya. Dan kalau yang menjawab tanya itu kebetulan sepesekuan dengan isterinya, langsung dia menjawab, kalau begitu, kata tuan, maka saya ini adalah orang Semenda tuan. Orang Batak menanyakan marga, entah Harrafat atau Serigar, entah Sitompo. Kalau yang ditanya menjawab nama marganya, kebetulan satu marga dengan yang bertanya, terasalah mereka sebagai saudara sehina semalu. Bertambah jauh perantauan, bertambah dekat kekeluargaan yang berjauhan. Orang Indonesia jika bersama tinggal di Eropah, mereka merasa satu arham, walaupun yang satu dari Aceh, sedangkan yang satu lagi dari Ternate, walaupun yang satu lagi dari Ternate. Begitulah jauh dan luasnya perasaan al-arham itu, sehingga kagumlah kita akan bunyi ayat yang mengupaskan jiwa manusia. Pertama, buah pertanyaan mereka atau ketika menegakkan tolong-menolong, mereka menyebutkan Allah. Yang kedua, mereka bertanya dari hal al-arham. Ayat ini telah memperingatkan lagi bahawa dua hal selalu menjadi buah pertanyaan timbul balik antara manusia. Pertama, Allah. Kedua, hubungan keluarga. Maka kepada Allah hendaklah kamu bertakwa, dan kepada keluarga, kerana sama keturunan darah manusia dari yang satu, hendaklah kamu berkasih sayang. Dengan merenung ayat ini, dapatlah kita memahami dasar damai peri kemanusiaan dalam ajaran Islam. Apabila segenap manusia yang datang dari satu keturunan itu telah sama-sama bertakwa pada Allah, dengan sendirinya timbullah keamanan jiwa. Apatah lagi setelah mereka sedari bahawa mereka itu adalah satu keluarga besar yang dipertalikan oleh satu aliran darah dan aliran kasih. Sesungguhnya Allah pengawas atas kamu. Ujung ayat 1. Dengan demikian dapatlah difahamkan meskipun warna kulit berlainan kerana berlainan iklim, benua tempat tinggal pun berlainan pula, ingatlah bahawa kamu semuanya hanyalah satu belaka, yang sama-sama manusia yang dipertemukan oleh akal budi, dan satu pula Tuhan yang menjadi pengawasmu siang dan malam, iaitu Allah. Demikianlah jalan yang tampak oleh kita dalam mentafsirkan ayat ini, yang dapat dipergunakan oleh kedua pihak, iaitu pihak pertama yang memegang teguh tafsiran jumhur bahawa segenap manusia adalah keturunan Adam, dan dari diri Adam itu diciptakan Allah
diceritakan Allah isterinya Hawa yang diambil dari tulang rusuknya, dengan tafsiran kedua yang mengatakan bahawa sebelum Adam sudah ada sejuta Adam. Marilah kita ingat kembali bahawa ayat ini turun di Madinah tatkala pergaulan Islam sudah mulai bertumbuh. Di sana sudah tergabung Muhajirin yang dapat bersama-sama Rasulullah SAW dari Makkah, dan mereka adalah keturunan Arab Adnan. Mereka telah bersatu dalam satu akidah dengan Arab Ansar, keturunan Aus dan Khazraj, iaitu Arab keturunan Qattan yang berpindah boyong dari selatan Arabia setelah runtuh Sad Mari di Sabah pada zaman purbakala. Sampai di Madinah, mereka pun telah bertemu dan bergaul pula dengan orang Yahudi keturunan Kitab, yang mereka pun Al-Arham juga dari Arab. Bani Israel adalah keturunan Yakub dan Ishak anak Ibrahim, dan Arab Quraisy keturunan Adnan anak cucu Ismail anak Ibrahim. Ismail adalah saudara lain ibu terhadap Ishak. Dan Arab Qattan adalah keturunan dari pihak isteri Ismail, orang Jurhum, keturunan Arab Ba'idah. Dan ayat ini pun memberi isyarat bahawa pergaulan ini akan meluas lagi dan meluas lagi hari kemudian. Untuk memaham ayat ini lebih dalam, baca pula lah surah 49, surah Al-Hajarat ayat 13 yang juga diturunkan di Madinah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya yang termulia antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang lagi Maha sadar. Surah Al-Hujarat ayat 13. Kedua ayat ini mengisi dan ternyata satu maksudnya. Mungkin ayat surah An-Nisa yang pertama ini terlebih dahulu turun dari ayat 13 surah Al-Hujarat itu. Tetapi keduanya telah membayangkan tujuan Islam dan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah ke dunia ini. Kedatangan beliau itu ialah untuk memupuk rasa takwa kepada Allah dan Al-Arham bersama manusia yang pada hakikatnya adalah satu. Mungkin pada waktu beliau baru dikelilingi oleh suku Arab yang sebahagian besar masih menentang. Tetapi dalam menilik kenyataan yang ada, namun cita-cita sudah pasti diterangkan sejak semula bahawasanya Islam lebih jauh tinjauannya daripada kenyataan yang masih ada pada masa itu. Sesungguhnya demikian, di keliling Nabi telah ada orang-orang yang taat beragama, yang takwa dan diikat oleh ukhuwah Islamiah yang tinggi mutunya. Dan mereka itu bukan saja Arab, tetapi ada Syuhaib, orang Roma yang kulitnya putih, dan ada Bilal, orang Habsi yang kulitnya hitam, dan telah ada Salman, orang Iran Parsi yang kulitnya kuning. Pendeknya, pada waktu-waktu permulaan telah terbayang tujuan akhir agama kemanusiaan itu. Dan cubalah renungkan baik-baik ayat ini sekali lagi. Dia adalah dasar hidup dalam membangunkan masyarakat yang bertuhan dan berperi kemanusiaan. Dasar pertama ialah percaya pada Allah dan bertakwa kepadanya. Dia yang telah menjadikan isi pertanyaan antara kamu bila berjumpa satu sama lain. Dan di dalam bertakwa pada Tuhan itu pula lah dibina silaturahim untuk sesama manusia. Sebab pada hakikatnya kita ini sejak asal semula jadi adalah dari satu diri. Dengan ayat pertama ini dibuka surah An-Nisa. Setelah ayat ini difahamkan benar-benar, lalu masuklah kita kepada ayat yang kedua, iaitu tentang memelihara anak yatim, tentang beristeri lebih dari satu, dan setelah itu kelak tentang pembayaran yang mahar
pembayaran wang mahar atau mas kawin, mas nikah. Kelak tentang pernikahan, perceraian, rumah tangga, pemeliharaan anak, bahkan sampai kepada urusan perang dan damai. Semuanya hendaklah dasarkan kepada ayat pertama tadi. Pertama, takwa kepada Allah. Kedua, rahim sesama keluarga kemanusiaan. Dengan dasar inilah manusia Muslim bergerak maju sampai mendirikan sebuah negara sekalipun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.